Aircon ni buka kan? Aircon ni buka kan? Okey, halakan ke saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya'allah. La yasrifu su'a illa Allah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik si Allah. Kita dapat sama-sama berjumpa pada malam ini. Saya lihat kali keberapa atau saya main surah ni banyak kali dah. Kan? Salah satu-satunya masjid ataupun surau dalam dunia yang nak naik mimbar dia pakai lift. Tak ada 4 lane melainkan kat sini je. Masjid Haram pun tak terang masjid empat ni. Dahsyat sangat. Jadi insya-Allah saya lihat Muhammad. Waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas cerita satu hari Sayyidina Umar panggil para sahabat Nabi SAW yang senior-senior mai berimpun. Dan bersama dengan mereka ada seorang sahabat Nabi SAW yang sangat junior, namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sampai ke tahap geng-geng Nabi SAW, geng-geng para sahabat yang senior ni komenlah dekat Sayyidina Umar. Dia kata kalau macam ni kami pun nak panggil juga anak-anak kami main dekat dalam ni. Tapi Sayyidina Umar nak cerita kehebatan sahabat Nabi SAW yang muda ni, nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ni. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar pun baca satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya nak minta tolong buka tirai muslimat tu boleh? Saya dekat depa. Depa duk tengok mana? Balik ikut mana? Bukalah. Tak apalah. Bukan saya. Tengok TV selalu dah tengok TV. Pagi tadi pun masuk TV. Mai jojo suruh tengok TV.
Tengoklah kawan mai jojoh ni, tahu tak? Meredah banjir. Tuan nak mai jumpa tuan. Siang kat muslimat. Baik, Allahumma salli alaihi Muhammad. Baik, tuan-tuan salli alaihi Muhammad. Jadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan salli alaihi Muhammad dan kemenangan. Yakni pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ditanyakan kepada para sahabat yang lain, sama sahabat yang ada tu, apa yang kamu faham tentang ayat ni? Tuan-tuan, daripada ayat tu apa yang tuan-tuan faham? Apabila Allah bagi kemenangan, kamu akan tengok apa? Manusia bondong-bondong, ramai-ramai masuk Islam. Lepas tu buat apa? Bertasbihlah kepada Tuhan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pujilah Allah, minta ampun kepadanya. Itu. Jadi kita faham macam itulah. Kita yang baca ayat tu pun kita pun boleh faham macam tu. Demikian juga para sahabat yang lain pun semua faham macam tu. Lalu ditanyakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya dekat Abdullah bin Abbas, apa yang kamu faham tentang ayat ni? Lalu apa yang dijawab oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia jawab, surah itu menandakan bahawa Rasulullah SAW sudah hampir kepada kewafatannya. Berbeza sungguhlah dengan orang apa yang orang-orang lain faham. Surah itu menandakan yang Rasulullah SAW telah hampir kepada kewafatannya. Allah memberitahu dengan ayat, jika telah datang pertolongan dan kemenangan itu bererti penaklukan kota Mekah, dan itulah tanda ajalmu wahai Muhammad. Kerana itu bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan, sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Lalu kata Ibnu Umar, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu ketahui wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka di hujung usia Nabi, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW banyak menyebutkan tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu di antara zikir yang Nabi SAW ucapkan di hujung-hujung usia Nabi SAW. Kita ni berapa ramai dah yang over 60 tahun? Kalau usia dah lebih, lemah tu ya saya dengan dia duduk meloreh ke bawah berapa kali nak angkat dia tak tahu. Allah salah ijah ke mana lah. Kita angkat dia turun, kita angkat dia turun. Turun balik. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW, kita ni berapa ramai yang lebih 60 tahun? Kalau usia kita dah lebih 60 tahun ni, maksudnya nak kena amalkan satu zikir yang Nabi SAW duk beramal dulu, subhanallah, sebelum daripada kewafatan Nabi SAW. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tu. Kisah. Jadi okey. Tu kan ada yang tu lagi bagus. Dia tak selesa pakai ni nak, sakit telinga. Terima kasih banyaklah. Okey. Tukarlah pakai ni ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni selesa lagi. Terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah, atas keprihatinan. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, kena buat amal apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim.
Oh Ustaz, maksudnya orang muda-muda tak payahlah duk aman lah. Ni untuk orang tua-tua saja kan? Untuk orang tua-tua sajalah. Mati bukan syarat tua. Mati bukan syaratnya tua. Dan mati juga bukan syaratnya sakit. Apa syarat mati? Apa syarat mati? Hidup. Hidup tu syarat mati. Maka tak kira tua, tak kira muda, zikir yang antara zikir yang kita kena amal pada setiap hari, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sehari paling kurang 100 kali. Paling kurang. Lepas subuh tu amal lah, amal. Salih Asyik Muhammad. Nabi sebut tentang zikir ini ringan pada lidah, berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Pegang tasbih Zat, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdih. Begitu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah sebut dalam Quran, syarat kepada mati bukannya tua, syarat kepada mati bukannya sakit, syarat kepada mati ialah kehidupan. Tapi ghalibnya kehidupan manusia ni ada stages dia, ada peringkat-peringkat dia, ghalibnya kebiasaannya. Allah sebut dalam surah Al-Mu'min ayat ke-67, huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma 'alaqatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablughu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Surah Mu'min ayat ke-67 Allah sebut dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Ini dia punya stages dia, susunan dia. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian jadi setitis air mani, kemudian itu daripada segumpal darah, kemudian itu kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai kepada tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, yakni sampai sebelum tua tu, kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Allah cerita mula-mula daripada tanah, kemudian jadi ayak mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi seketul daging, kemudian lahir sebagai anak, baby, kemudian besar jadi dewasa, kemudian jadi tua. Ada yang belum sampai tua, dia mati dah. Yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayunfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari, campuran ayak mani lelaki perempuan, nutfah. Kemudian berubah dia menjadi alaqah, seketui darah. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia menjadi seketui daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 campur 40 campur 40 jadi 120. 120 hari 4 bulan maksud dia. Jadi 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak, diutuskan kepadanya malaikat, ditiupkan roh padanya, tiup roh, kemudian diperintahkan oleh Allah tulis kepadanya 4 perkara. Waktu duduk dalam perut mak kita 4 bulan tu, Allah suruh malaikat tulis 4 perkara. Malaikat tak tahu, dia kata saya tak tahu nak tulis apa ya Allah, nak tulis apa tak tahu. Pi naik ke lauh mahfuz, ambil maklumat ni, pi bagi tahu kat dia. Yang pertama, rizqihi, rezeki dia waktu hidup di dunia, tulis saja. Nombor 2, wa ajalihi, ajal dia bila, di mana, macam mana, tulis saja. Waktu 120 hari dalam perut mak kita, tahulah bila nak mati.
wa amalihi, amal dia waktu hidup dekat dunia tu, amal dia orang baik ke, amal dia buruk ke, amal orang soleh ke, amal orang maksiat ke, tulis. Ni yang duduk kat malam ni Allah tulis dah, Allah bagi tahu dah. Yang keempat, adakah hidupnya celaka atau bahagia? Bahagia atau celaka, tulis siap-siap waktu 4 bulan dalam kandungan mak ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita makin tua, fungsi tubuh badan kita makin menurun. Bila fungsi badan makin menurun, itu menunjukkan bahawa kita makin tua dan kita sedang menghampiri untuk kembali kepada si pencipta. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thumma litakunu syuyukha. Kemudian sampailah kamu menjadi syuyukha, ni maksud orang tua. Syekh kita panggil. So kalau orang yang usia dia 40 tahun ke atas, kita boleh panggil dia syekh. Syekh ni bukan maksud syekh tu orang alim. Syekh ni maksud tua. Orang alim walau dia muda, dia layak dia panggil syekh. Kalau layak lah, sesuai dengan keilmuan dia, kita layak panggil dia syekh. Tapi kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, syekh ini apabila seorang itu telah melewati usia dia 40 tahun. Berapa ramai depan saya 40 tahun dah? Angkat tangan tengok. Seorang pun tak angkat. Ampun ni, astagfirullahalazim, semua tak mengaku tua. Saya ingat majoriti apa? Saya 45 tahun ni. Haji umur apa? 29. Oh, muda lagi, alhamdulillah. Oh, subhanallah. 40 tahun. Masuk 40 tahun, ingat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab salli ala sayyidina Muhammad, apa? Imam Ghazali rahimahullah taala. Ayyuhal walad. Kita ayyuhal walad, Imam Ghazali sebut awal bab, surat-surat yang pertama sekali tu. Dia kata apa? Dia kata, dia petik satu riwayat. Nabi sebut, siapa yang masuk usia dia 40 tahun, masuk usia 40 tahun, sedangkan kemaksiatan dia lebih daripada kebaikan-kebaikannya, maka siap-siaplah dia untuk masuk neraka Allah. Kita masuk umur 40 tahun, kita nak perbetul itu payahlah. Nak perbetul balik, kalau dia dapat betulkan diri dia belum usia dia 40 tahun, insya-Allah dia boleh betul. Kalau lepas 40 tahun baru nak berbetul, mujahadah dia lebih tinggi daripada orang yang bawah daripada 40 tahun untuk berubah. Boleh faham tak ni? 40 tahun baru nak belajar main masjid, baru nak belajar semayang sunat, baru nak kenal hukum-hukum dalam semayang. Umur berapa? 40 tahun. Tuan-tuan masuk umur 40 tahun ni, saya nak tanya, tuan-tuan qiyamul lail tiap-tiap malam kah? Tak boleh nak qiyamul lail tiap-tiap malam. Tahu pasal apa? Pasal benda tak biasa buat. Benda tak biasa buat. Tuan-tuan sembahyang duha tiap-tiap hari tinggal tak? Tiap-tiap hari sembahyang duha tak? Tak. Pasal apa? Benda tak biasa buat. Mayang qabliyah ba'diyah buat tak? Buat Ustaz. Tapi tiap-tiap hari istiqamah ke 10 rakaat yang Nabi SAW sebut tu? Tak. Pasal apa? Benda tak biasa buat. Dengan benda yang tak biasa buat ni tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak tampung benda yang maksiat kita duk buat daripada umur kita balik sampai umur 40 tahun. Berapa puluh tahun? Kalau balik tu katalah nak ambil roughly lah 10 tahun kita balik, umur kita 10 tahun. Sampai umur kita 40 tahun baru nak belajar buat baik ni. Maksudnya 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat. 30 tahun tuan-tuan. Ni baru duk belajar ni, duk buat ni. Kalau tuan-tuan buat qiyamul lail tiap-tiap hari pun tuan-tuan anggap tuan-tuan boleh mampu tak nak tampung yang 30 tahun punya maksiat tu? Faham tak faham tu? Yang kita buat, yang pagi tadi kita buat ni, qabliyah subuh yang kita buat ni, yang Nabi sebut khairum minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi, yang kita buat pagi tadi ni, tahu tak untuk bila?
Tu untuk pagi tadi. Bukan boleh buat yang kemarin punya. Apatah lagi yang 30 tahun lepas tu. Kalau kita daripada umur 11 tahun tiap-tiap hari tak pernah tinggal yang khairun minad dunia wa fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi, yang tiap-tiap pagi sebelum subuh tu, maksudnya tiap-tiap hari tuan-tuan himpun dunia dan segala isi setiap hari, tapi kita tak pernah buat. Faham tak tu? Macam mana kita nak tampung, nak perbanyakkan ibadat untuk tampung tu? Yang tu persoalan dia. Yang kita risau tu kita tak sempat nak tampung. Time tu sangat limited. Tu orang berubah 40. Ada orang baru 50 baru start berubah tuan. Ada orang umur 60 baru duduk main masjid. Lebih dahsyat umur 40 masih tak kenal masjid lagi. Lebih dahsyat umur 50 tak reti nak sembahyang sunat lagi. Umur 60 duduk kejar dunia lagi. Ni dekat tempat kita kampung Tamau apa warisan? Tamau Kota Warisan ni. Ni qaryah ni lah, qaryah sini ya, qaryah ni. Qaryah ni ya. Betul-betul ramai ni je kau umur 60 tahun yang duduk sini ni. Takkan banyak ni ya. Kau orang sini semua muda-muda lagi 20 tahun, 30 tahun duduk kat sini umur. Mana pi yang lain yang 60 tahun ke atas ni? Yang 60 tahun ke atas ni? Mana pi? Kalau tak main masjid pi mana? Takkan umur 60 tahun nak duduk di rumah tengok TV lagi ni? Yang ustaz duk beletak kat kami, pasal apa kami main dah ni? Dia kata. Habis aku nak sebut macam mana kat mereka? Macam mana kita nak sebut kat mereka bila mereka tak main? So hati tuan-tuan, paling tidak ambil pengajaran kat kita. Kita yang duduk main masjid ni pun jangan duduk rasa selesa. Saya main sini banyak kali dah. Saya tahu orang kat sini bukan ramai macam ni. Mengaku kan? Selepas PKP kedua ni, selepas PKP saya nak cerita tuan-tuan, selepas masjid kembali dibuka, saya perasan dekat mana pun saya pergi, jemaah tinggal separuh. Setuju tak dengan saya? Maksudnya orang yang dulu main masjid tapi lepas ni dia tak main masjid, dia selesa sembahyang kat rumah. Tu sudut marah lah orang tak rapat sah. Yang tak main ramai lagi. Tu dia. Kalau nak susah hati yang tu, susah hati yang tu lagi tu. Yang separuh hilang tu. Yang separuh hilang bukan muda-muda tuan-tuan. Kita kenal kawan-kawan kita yang tak main, yang 50 ke atas, yang 60. Kalau 60 ke atas duk seronok tengok TV lagi, subhanallah tuan-tuan, risau kita. Rasa boleh hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW sebut apa? A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum min yajuzu dhalika, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Umur umatku antara 60-70 tahun ni. Umur umatku 60-70 tahun aja. Dan yang paling dahsyat yang Nabi sebut apa ni? Wa aqalluhum man jazuzu zalika. Sikit aja. Sikit saja yang melepasi daripada itu. Main 60, 70, 60 ni dia panggil apa? Umur subsidi. Orang tu kata umur subsidi. Kalau main 60-70 tahun ni, tak ada benda lain nak kena buat tuan-tuan. Tak ada benda lain lah, melainkan buat apa? Susun bagi kemas amal. Saya nak tanya, semayang yang kita buat tiap-tiap hari tu khusyuk tak? Betul-betul semayang tu betul-betul feel tak? Khusyuk, sedap tak kita semayang?
Tak. Paling tidak semayang juga tuan-tuan. Nak tampung semayang yang tak sempurna tu buat apa? Semayang jemaah paling tidak. Imam baca, kita dengar, kita tampung Fatihah imam, kita pekat-pekat tumpang. Tuan-tuan main masjid sama tak dengan tuan-tuan semayang kat rumah? Tuan-tuan semayang jemaah di masjid sama tak dengan tuan-tuan semayang jemaah di rumah? Sama tak? Tak sama. Nombor satu, pahala. Tuan-tuan start motor daripada rumah tu mai, parking motor ni. Naik kereta lah, naik basikal lah, apalah. Kira tengok berapa langkah daripada rumah kita main masjid. Setiap daripada langkah tu Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semayang rumah dapat tak? Tak. Masuk main masjid, baca doa main masjid, masuk. Duduk dalam masjid, masuk aja masjid, semayang. Dia panggil apa? Tahiyatul masjid. Ada tak tahiyatul masjid di rumah? Tak ada. Masuk dalam masjid, niat i'tikaf. Ada tak i'tikaf di rumah? Tak. Selagi kita duduk dalam masjid dengan kita niat i'tikaf tu, selagi tu pahala duduk kat kita. Selagi azan, tuan-tuan semayang qabliyah, tuan-tuan semayang ba'diyah, hampa mengaku elok-elok, hampa semayang di rumah, semayang qabliyah ba'diyah tak? Ya tak? Yang tak ada di rumah. Kita boleh semayang banyak lah. Qabliyah ba'diyah boleh buat, witir kita boleh buat, macam-macam kita buat, boleh baca Quran, boleh zikir. Betul tak? Sebab tu kalau cerita main 40, 50, 60, tak boleh main di rumah dah. Tak boleh. Tak boleh. Kena main di masjid. Pasal kekuatan kita dekat masjid yang kita tak ada kat rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila main 60, 70 tahun salli ala sayyidina Muhammad, mula kekuatan fizikal kita makin turun, makin turun. Salli ala sayyidina Muhammad. Makin turun, makin turun. Ketajaman mata dah makin kurang, sampai kena pakai spek boleh nampak. Sayyidina Muhammad. Ayah tolong baca ayah. Oh, teropon jauh tu nampak. Dekat-dekat tak nampak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dalam salli ala sayyidina Muhammad, daya ingatan dah mula menurun. Ya tak? Bila fungsi otak menurun ni, antara tanda dia tahu apa? Antara tanda dia. Nombor satu, cepat lupa. Tak tahu mana kunci, dia lupa. Ya tak? Mana kunci abang ni? Mana kunci abang ni? Tu kat tangan tu. Oh kat tangan abang ni cari merata. Kadang spek mata kat mata dia cari. Mana abang tak spek mata tau? Mana tak spek mata tau? Tak panggil abang nak tu umur 70 dah. Mana aku tak aku dah. Bini kata apa? Tak tahu lah abang ni. Tu lah tak tahu mana. Ya saja duk kena dia. Tu kat mata tu. Allah duk ada, ya Allah teruknya. Kunci hilang dengan cerita lah. Kunci hilang dengan cerita. Yang kedua tahu apa ni? Tahu apa dia ni? Dia lambat ingat nama orang. Kau kena dia ingat, dia lupa, dia tak ingat. Nama apa tak? Nama apa? Ingat nama apa tu? Lagi. Boleh ingat. Tu dia lambat. Kadang tukar nama, anak dia ada tukar nama. Ya, yang Alung panggil Angah panggil Alung, betul lah. Anak dia pun redha je lah. Lupa. Tu tanda fungsi otak menurun. Nombor 3, dia selalu tersalah memilih perkataan. Perkataan-perkataan dia salah pilih. Nak words. Tu dia antara tanda-tanda fungsi otak menurun. Telinga tak apa dengar. Ayah. Panggil tak apa dengar lah. Tu maksud makin tua lah tu. Dia saja dia nak test bini dia kata apa? Masalah betul bini saya ni. Tak apa dengar. Panggil tak dengar. Hari tu dia nak test tengok, dia kata bini dia tu. Dia nak tengok berapa jauh jarak pendengaran bini dia tu. Dia duduk dekat luar pintu tu. Dia panggil, "Jah." Tak menyut. Dia main depan sikit, dia masuk dalam rumah. Dia, "Jah." Tak menyut. Jauh ni pun tak dengar lagi.
Dia main dekat sikit, dekat dengan bini dekat tu. Jah. Tak dengar lagi. Dia pergi kat tempat sampai belakang bini dia ni. Jah. Ya. Oh, baru dengar. 5 kali kau panggil. Abang ni pasal apa? 5 kali dah saya menyut abang panggil ni. Rupanya dia yang peka. Bukan bini dia peka. Aduh, jel tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu rabbi salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Allah sebut, Allah dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang mengetahui lagi Maha berkuasa. Surah Rum ayat 5. Betul tak tuan? Ayat 54. Mula-mula lemah, lepas tu kuat. Lepas tu main lemah balik. Jadi macam budak-budak balik, main tua-tua jadi macam budak-budak balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, macam itulah dia punya apa? Dia punya pusingan kehidupan. Dan dia punya step-step kehidupan dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi kita nak buat apa ni? Minta umur panjang. Boleh tak minta mati cepat? Jangan minta mati cepat. Minta umur panjang. Boleh tak nak minta umur panjang? Boleh. Tapi bukan sakat minta umur panjang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minta umur panjang dalam berkat. Abdullah bin Busr, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik sekali? Nabi SAW menjawab, man tala umuruhu wa hasuna sallallahu alaihi wasallam Muhammad amaluhu. Orang yang paling baik ni siapa? Man tala umuruhu. Siapa yang panjang umur dia. Kemudian wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Panjang umur. Minta panjang umur, nak buat amal banyak-banyak. Ya? Sehari-hari ni apa amal baik kita buat? Kira tengok. Daripada awal bangkit tadi, semayang tahajud dah. Semayang Ustaz, alhamdulillah. Lepas tu 2 rakaat sebelum subuh buat dah? Alhamdulillah Ustaz, buat. Lepas tu mayang subuh jemaah dah? Ya Ustaz, mayang subuh jemaah. Lepas tu mayang isyraq dah? Sempat Ustaz, alhamdulillah. Baca Quran dah? Baca Quran Ustaz. Istighfar dah? Istighfar Ustaz. Zikir dah? Zikir Ustaz. Duha buat Ustaz 4 rakaat. Qabla zuhur 4 rakaat Ustaz. Mayang zuhur jemaah Ustaz. Alhamdulillah. Patutnya macam itulah. Minta panjang umur, bagi banyak amal. Amal ni kena sabar tuan. Sabar. Tok guru saya kata apa? Amal ni sementara hidup je. Sementara hidup je. Mati tak ada amal dah. Kata Ibnu Qudamah Maqdisi, hampa tengok kat kubur. Tengok kat kubur. Berapa ramai orang yang duduk dalam kubur tu. Dia minta nak keluar daripada kubur, nak sembahyang 2 rakaat je. Dia minta nak sembahyang 2 rakaat je. Kalaulah sembahyang 2 rakaat tu boleh mengampunkan dosa-dosa dia. 2 rakaat je, bukan nak banyak-banyak. 2 rakaat je. Tak boleh lah. Berapa ramai orang dalam kubur tu nak minta sebut satu je. Subhanallah. Nak sebut yang tu je. Tak boleh lah. Allah ceritakan dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Betul? Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Tiap-tiap Jumaat duk baca, Allah suruh peringat kita. Kamu tengok orang berdosa tu. Dia buat apa? Alangkah ngerinya orang berdosa tu.
Lalu Ustaz Somad, dia tunduk kepala depa, tunduk kepala depan Tuhan. Buat apa ni? Kata ulama mufassir, tunduk menyesal, tunduk malu. Lalu dia kata apa? Wahai Tuhan kami nampak dah dosa-dosa kami buat dulu ni. Kami nampak dah amalan-amalan kami dulu yang sikit-sikit. Kami duk dengar dah ni api neraka menjulang-julang depan kami, bunyi dia. Kami dengar dah semua kami buat dulu. Ya Allah, farja'na na'mal salihan, hantar kami balik ke dunia sat boleh tak? Nak balik dunia sat je. Sat aja. Nak buat apa? Nak buat amal soleh. Allah kata apa? Inna muqinun. Hari ni kami yakin lah. Hari ni yakin lah. Dulu tak yakin sangat. Dulu tak yakin. Hari ni yakin. Tuan-tuan, jangan sampai hari tu. Buatlah. Nak semayang tak larat, letih lah Ustaz. Oh, tak larat lah Ustaz. Tumpang hidup je. Sementara hidup. Mati tak lah. Nak berhenti azan sikit? Sila. Berhenti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu qamati sayyidina wa syaraf wa jannah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai Nabi SAW peringat ni. Nabi peringat dekat kita, jangan sampai jadi orang tua yang macam ni. Apa dia? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, qalbu syaikhi syabun ala hubbithnataini hubbil aishi wal mali. Masih ada yang sudah berumur, yang ni sudah tua, kita sebut dia syekh kan. Kata qalbu syekh, saya lihat hati syekh ni, hati orang tua ni, masih ada hati-hati orang tua ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Syabun, orang muda,
Hati muda dia panggil. Ustaz, saya walaupun macam ni tapi hati saya masih muda Ustaz. Nabi sebut dah. Hati muda. Kita ni biar tak apa, hati muda tak apa. Hati muda dengan ibadat. Orang muda ni dia semangat. Semangat macam mana? Semangatnya pergi ke ibadat. Seronok kita tengok orang muda yang rajin main mengaji. Betul kan? Betul. Salli ala Muhammad. Nanti dapat payung, nanti dapat duduk di bawah naungan arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Ni semua ni syabun. Orang muda. Kita tak ada lepas dah. Waktu muda kita dulu kita buat apa tuan? Kita Allah, kita saja yang tahu. Umur 18, umur 20 tahun dulu. Umur 25 dulu. Allah, apa kita buat dulu ni? Kita buat ni. Main masjid dah. Main kuliah. Bukan main kuliah, kita dulu duduk tukang potong banner kuliah. Mak ni tukang koyak poster kita dulu, tukang report kita dalam kerja dulu. Sadi Allah SWT. Ya Allah Rabbi, maksiat apa kita tak buat dulu. Takutlah tuan-tuan, ya Allah, takut dah Allah kafarah. Kafarah. Seronok orang muda ni tuan-tuan berdiri lama-lama sembahyang, sedap. Tak? Kita lah ni nak bangkit main sunat, duduk selesa. Bangkit lutut bunyi perak. Turun lutut bunyi perak. Lagi nak risau kita bunyi lain macam. Waktu semayang fardu tak apalah, memang kena berdiri. Main sunat duduk lah Ustaz, selesa sikit. Ya Allah, ruginya. Sayangnya waktu muda dulu tak sungguh-sungguh nak buat. Waktu muda-muda dulu tak sungguh-sungguh lah nak buat kerja agama. Dah tua-tua baru nak belajar buat kerja agama. Lepas tu letih lah, tak larat lah. Duduk dalam kuliah pun, ya Allah, mata ni kau nak terlena ya Ustaz. Duduk ni macam, Allah berhentilah cepat sikit Ustaz. Dah azan dah ni. Ya Allah. Allah Ustaz. Ya Allah. Lengur dah Ustaz. Ya Allah. Saya tak larat lah. Siapa? Tua. Nak buat ke mana? Tak bolehlah nak jadi salih ala Muhammad. Tak bolehlah nak jadi tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tua, nak buat macam mana? Sayangnya apa? Sayang dulu waktu muda tak buat. Allah. Nabi kata apa? Qalbu syekh, hati orang tua. Tapi syabun, masih muda. Ala hubbith natain. Salih ala Muhammad, iaitu muda pada mencintai dua perkara. Muda pada mencintai dua perkara. Dia dah tua dah, tapi muda pada mencintai dua perkara. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hubbil aish wal mal, mencintai umur panjang. Cita-cita angan-angan panjang lagi tu. Yang kedua, wal mal, harta benda. Makin tua makin cinta harta. Ujian. InsyaAllah kita berhenti, tak lama kita berhenti lah 8.45 boleh kot nah. Tengok tuan-tuan jeling saya semacam, saya pun nak risau ni. Macam ni tengok. 8.45 kita berhenti insyaAllah. Tuan-tuan, Allah uji kita yang main 60 tahun ke atas ni tak sama macam Allah uji orang umur 20 tahun dalam bab dunia. Tuan-tuan perasan muhasabah dia. Waktu kita umur 20 tahun, kita bukan bingkat panjang-panjang sangat. Waktu kita umur 20 tahun, kira lepas apa isi minyak motor, bayar sewa rumah ya. Makan pun tak kisah, makan Maggi ya. Tiap-tiap hari kita bayar Maggi ya. Makan apa ada? Ada tak tuan-tuan waktu umur 20 tahun, duk kira nak pergi nak beli rumah ni, nak pergi apa beli rumah, nak beli kereta, nak beli tanah, buat investment. Ada tak? Ni saya tanya ni, saya jawab tengok. Ada tak? Ada. Ada. 30 tahun baru start stabil. Kalau patut nak fikir dunia, nak fikir angan-angan panjang-panjang, ni waktu umur 20 tahun lah. Tapi tak. Tahu pasal apa? Pasal dunia masih belum mai kat kita. Mai umur 30 tahun dah makin stabil sikit. Tapi rumah masih sewa. Kalau beli rumah pun, rumah hutang jauh lagi tu. Beli kereta pun hutang. Mai umur 40 tahun stabil lagi. Tapi rumah masih duk bayar bulan-bulan lagi. Kereta pun basically hutang lagi. Tuan-tuan perasan tak? Bila masuk umur 60 tahun, simpanan dah tetap dekat dalam akaun. Duit dah sangat banyak dalam akaun. Kereta pun ada dengan kita dah. Kereta pun dah fully paid dah. Dah habis bayar lah.
Ada beli kereta banyak cash lah zaman kita ni, umur 60 tahun. Rumah pun dah tak ada hutang lah. Tuan-tuan, waktu ni ada, saya nak tanya, apa ikhlas jawab. Ada orang duk main offer dan kita duk pikir-pikir nak letak duit untuk invest tahun mana? Ada tak duk bincang-bincang ataupun terfikir-fikir ataupun duduk dengan isteri, ni kita invest kat sini duit boleh dapat investment dekat sini ni banyak lagi. Ada tak duk fikir nak pergi beli tanah sana, beli tanah sini? Ada duk fikir nak pergi buat homestay kat sini, homestay kat sana? Ada tak ni? Ada. Pasal apa? Pasal dunia dah mai kat kita waktu usia kita makin tua. Padahal waktu ni, inilah waktu nak sedekah. Allah bagi kekuatan, inilah waktu nak pergi tolong orang, inilah waktu nak buat yang tu, inilah waktu nak buat ni, nak buat persiapan untuk akhirat. Benda mal dunia yang dulu kita tak ada, lah ni buat. Dulu nak sedekah, saya ada RM1 je Ustaz, nah sedekah RM1, waktu tu sungguh kita ada RM1, tapi lah ni ada RM100,000. Takkan nak sedekah RM1 lagi. Saya duduk fikir nak bagi kod ni, nak belanja kod ni, nak buat yang tu, nak buat yang ni. Pasal apa? Pasal ni Nabi sebut dah, qalbu syekh, hati orang tua, syabun, muda. Atas apa ni? Atas benda-benda panjang angan-angan dan harta benda. Sungguh Nabi sebut dah, hadis riwayat Muslim. Jangan kita duduk dalam hadis ni, tuan-tuan. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, yahrumu ibnu Adam wa tashibbu minhu thnatain, al-hirthu 'alal mal wal-hirthu 'alal umur. Ada yang sudah tua pada usia namun masih bernafsu seperti anak muda dalam dua hal, iaitu harta dan terus panjang angan-angan, yakni ingin terus hidup lama. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Rabbi. Ingat tu Nabi SAW pesan, salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita. Allahu Rabbi, salli ala Sayyidina Muhammad. Hari itu ada tersebar satu website cerita tentang budak-budak, anak-anak kita yang duduk dekat universiti. Dia panggil apa? Sugar baby. Tuan-tuan tahu tak, yang duk langgan sugar baby ni bukan orang umur 20-30 tahun. Yang duk langgan sugar baby ni yang umur 50-60 tahun, tuan-tuan. Dan mereka pun nak orang macam tu. Tak mau muda-muda ni, tak ada duit. Nabi sebut, thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tiga kelompok orang yang Allah tak pandang nanti dia yaumul qiyamah, yang Allah tak bersembang, tak bercakap dengan dia nanti dia yaumul qiyamah. Allah tak sembang, Allah tak mau ajak bincang. Dosa banyak mana pun Allah ajak bincang lagi. Ada alasan tak hari ni? Ada tak benda apa nak beritahu hari ni? Ada tak nak alasan apa? Tak ada. Tapi ada orang daripada tiga kelompok ni, Allah tak mau ajak bincang lah. Tak bincang langsung. Bukan setakat bincang, wala yuzakihim, Allah tak sucikan mereka, Allah tak bersihkan mereka nanti di yaumul qiyamah. Bukan setakat tu, wala yanzuru ilaihim, Allah tak mau tengok muka mereka. Allah langsung tak mau pandang muka mereka. Kita kalau kat dunia ni orang tak pandang musuh hati dah. Dekat akhirat Allah tak pandang muka dia, tak mau tengok. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat berat, sangat pedih. Siapa? Yang pertama, syaikhun. Orang ni banyak sebut syekh. Syaikhun, apa dia? Orang tua. Zanin, berzina. Orang tua berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ni Allah tak uji ya tuan-tuan. Takutlah kalau Allah uji di hujung-hujung, di usia-usia tua kita Allah uji. Uji dengan mayang ni. Allahu Rabbi. Kemudian wa malikun kadzab, penguasa yang suka berbohong. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Jadi tuan-tuan, apa kita kena buat? Sepatutnya bila kita makin tua, kita kena tambah kebaikan. La yatamanna ahadakumul maut wala yad'u bihi min qabl
an ya'tiyahu innahu idza mata in qata amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khaira. Janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Jangan duk harap nak mati, jangan duk doa mati awal. Sesungguhnya bila dia mati maka terputuslah amalannya, dan bahawa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan untuknya. Itu doa bagi umur panjang. Dan ingat tuan-tuan, satu pesanan akhir Nabi SAW sebut ni. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, tuan-tuan, Allahu Rabbi a'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha salli ala sayyidina Muhammad sittina sanah. Nabi sebut apa? Allah tidak akan menerima sebarang alasan dah kepada orang yang Allah tundakan ajalnya sehingga mencapai 60 tahun. Ingat tu, siapa umur 60 tahun Allah tak dengar alasan lah. Ya Allah, saya tak sempat lah Allah. Allah tak dengar lah. Pasal apa tak buat ni? Ya tak sempat lah ya Allah, kalut ni. Tak. Waktu hidup kena boleh macam alasan. Pasal apa tak mai haji? Ibu Pasal apa tak pi? Syarat lah. Pasal apa tak buat tu? Ni tak dan lah, yang tu lah, yang ni lah. Di dunia boleh bagi alasan. Di akhirat, orang yang Allah lanjutkan usia dia sampai 60 tahun, Allah tak mau dengar apa-apa alasan kat dia. Ingat tu dulu. Mudah-mudahan jadi pengajaran kat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, apa yang kita kena buat lah ni, solat Muhammad. Yang pertama, tumpu betul elok-elok amalan wajib. Yang kedua, solat ala Muhammad, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadat-ibadat sunat. Nombor 3, menghindari amalan-amalan perkara-perkara yang diharamkan pada syarak. Yang keempat, banyakkan berzikir. Yang kelima, salih ala Muhammad, duduklah dalam majlis-majlis ilmu. Yang keenam, rajin baca Quran dan mentadabbur ayat Quran, salih ala Muhammad. Yang ketujuh, berpesan pada anak dan keturunan agar menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Gemar mendoakan ibu dan ayah sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia, dan membantunya ketika kehidupannya di dunia dan selepas daripada kematiannya. Dan itulah di antara perkara-perkara yang kita bincang pada hari ini. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat kebaikan-kebaikan dan keberkatan pada usia-usia kita, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik sekejap lagi, ni ada beberapa buku saya yang saya bawa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, ni buku amalan mengangkat darjat. Yang ni tuan-tuan kena ada lah seorang satu. Kena ada ni. Saya susun amalan-amalan daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Tuan-tuan follow aja. Ikut ni daripada bangkit tidur sampai tidur balik, tu ikutlah satu, insya-Allah. Saya buat jadual siap-siap lah. Jadi tak ada alasan aku terlepas tertinggal apa sebagainya. Tu dah ikut je, insya-Allah. Ini hidup dalam sunnah Nabi SAW. Ini buku doa dalam Quran. Dan ini ada satu buku ni, yang ni buku nota. Buku nota ni sebenarnya saya susun doa kat sini. Ada 12 doa yang tuan-tuan kena panjat setiap hari dalam tempoh kita duduk dalam situasi pandemik ni. Doa-doa untuk mengelakkan dan jauhkan kita daripada bala bencana, doa wabak dan sebagainya. Tuan-tuan ikut je. Tiap-tiap pagi lepas subuh tu baca je satu. Nah, doa-doa yang penting, yang sangat penting. Dia salah satu doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu tuan-tuan tak boleh tinggal dah. Sahabat yang meriwayatkan, Nabi sebut, siapa baca doa tu 3 kali lepas tu pagi, dia tak akan kena musibah sampai malam ni. Dia baca waktu malam, dia tak akan kena musibah sampai esok. Tapi kawan yang meriwayatkan hadis tu, hari tu dia kena lumpuh, Itu ramai kat dia. Dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sahabat. Cumanya hari aku yang kena sakit tu, hari tu aku tak baca doa tu. Jadi syaratnya doa tu kena amal selalu, jangan sampai terlepas. Jadi insya-Allah buku susunan tu ada 12 doa dekat dalam ni. Yang tuan-tuan pagi-pagi lepas subuh baca satu. Saya dah susun elok lah. Tuan-tuan ikut je satu insya-Allah sampai habis. Dalam ni juga ada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Insya-Allah. Untuk buku ni saja hari ni saya dah buat promosi. Saya nak habiskan stok. Ada 3 tuan-tuan kongsi-kongsi lah. Ada tuan-tuan ambil 3 buku ni harga dia RM50. 3 buku RM50. Kalau satu saya RM19. 3 buku
Salli ala Sayyidina Muhammad RM50. Dan subhanallah, tuan-tuan yang beli buku tu, kita hadiahkan sekali dengan emas. Ada emas, dapat emas sekali. Bukan emas, bukan emas. Emas, MASK. Yang kalau yang laki-laki beli, kita bagi emas yang laki-laki. Yang kalau perempuan beli, kita bagi emas perempuan. InsyaAllah sekali, memang murah sangatlah. Saya nak clearkan stok yang ada dekat rumah, dekat madrasah saya aja. Jadi insyaAllah tuan-tuan dapatkan. Dan tuan-tuan yang tak buat duit, saya tahu ramai tuan-tuan tak buat duit, tuan-tuan ambil je buku ni. Kemudian tuan-tuan ambil ni, kat belakang ni ada nombor telefon, tuan-tuan mesej kat nombor ni, tuan-tuan minta nombor akaun, tuan-tuan bayar saja online. Saya nak minta satu je, tuan-tuan perhabis dalam kereta tu berat. Nak balik ni berat. Tuan-tuan tolong saya perhabis bagi ringan lah. Tuan-tuan ambil lah seorang satu. Jangan ambil saja, lagi ambil saja pula. Belilah maksud saya tu. Bila bagi clear bah insya-Allah. Nah, tolong kami yang jauh-jauh mai jauh-jauh ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin.